Setiap manusia tu dia ada impian untuk menukar. Tetapi bila ada impian, apakah dia ada lonjakan untuk berusaha untuk menukar kehidupan dia? Ini persoalan yang paling betul, paling tepat. Orang boleh komplain, orang boleh berfikir, orang boleh tu, tetapi macam saya katakan tadi, mintalah apa saja dalam kehidupan engkau, aku akan bagi. Tapi bagaimana kita berusaha dan berdoa untuk dapat apa yang kita nak. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, semua korang dekat sini, ingat bahawa kehidupan manusia itu Allah jadikan kita ni daripada benih mak dan bapa kita. Maka lahirlah manusia itu, aku jadikan engkau manusia daripada kepingan-kepingan tanah liat yang berwarna hitam, lalu aku bentuk dengan tangan aku, lalu aku tiupkan sebahagian daripada roh aku. Begitulah hebatnya manusia, tetapi manusia ni kadang-kadang dia tak faham bahawa dalam kehidupan dia, dia ada jasad, dia ada roh. Roh harus juga dijaga. Banyakkan kita manusia, kita hanya jaga jasad kita saja. Roh kita tak jaga. Roh tak bagi makan. Itu saya katakan tadi, basic. Roh makan apa? Makan solat. Roh makan apa? Makan zikir. Roh makan apa? Dia makan bacaan Al-Quran. Itu makanan dia. Digambarkan untuk berjaya itu, haruslah kita melalui rintangan-rintangan kepayahan dan kesukaran. Barulah kita boleh berjaya. Kalau tidak, semua orang buat perniagaan. Habis siapa nak beli pula? Sebab apa? You all ni, dia kira kategori special. Allah dah bagi satu langkah gerak macam tu, dah kira special. Tapi macam mana korang nak berlari? Berlari dan terus berlari. Ini yang paling utama, yang paling crucial. Belum lagi sampai dah berjaya nak maintain kejayaan. Dah berniaga dah besar. Berapa banyak penyagaan-penyagaan yang besar, dah naik, lepas tu hilang. Betul? Hilang. Sebab apa? Dia tak boleh maintain kejayaan dia. Kerana lagi besar, lagi tanggungjawab tu besar. Dan ini berlaku dalam kehidupan saya. Apabila saya melihat ibu saya menyangkung di rumah orang-orang Cina, orang India, ambil cuci upah basuh kain. Zaman tahun 70-an tak ada washing machine. Saya dah besar kat KL kan. Jadi pagi-pagi pergi berebut, saya teman mak saya. Saya dekat situ saya dah terdetik hati saya. Satu hari nanti aku tak nak tengok mak aku macam ni. Terdetik hati saya. Dan semua orang benda tu berlaku pada diri masing-masing. Saya tengok mak saya, kenapalah dengan seluar dalam orang pun mak aku cuci. Hina sangat ke, bangsat sangat ke keluarga aku ni? Bangsat sangat ke, kenapa aku susah macam ni? Saya tengok mak saya dengan kain batik, lusuh, baju, LLN, Lembaga Elektrik Negara, t-shirt percuma tau. Duduk menyangkung. Satu hari 3 rumah. Kita nak cuci baju kita kat rumah sekali pun susah. Mak saya 3 rumah. Dekat situ, saya dah cakap pada diri saya, aku tak nak tengok mak aku macam ni lagi. Daripada situ juga saya sudah berangan saya nak jadi orang kaya. Saya nak jadi orang kaya. Macam mana saya nak jadi orang kaya? Saya pun tak tahu. Kerana ianya hanya angan-angan. Tetapi seusia saya 8 tahun, saya sudah menjaja kuih di sekeliling kawasan setinggan saya. Seusia saya 13 tahun, saya sudah bekerja di kedai runcit. Dan berangan-angan untuk ada kedai runcit satu ketika nanti. Hari ini saya ada pasar raya. Logik ke tak logik? Kan? Logik ke tak logik? Saya ada pasar raya yang saya, walaupun saya kongsi dengan orang, tapi tetap I'm the director, I'm the owner of the company. Saya ada pasar raya yang bermula daripada angan-angan. Saya bertanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa aku dilahirkan dalam satu keluarga yang namanya Samsudin bin Muhammad Yusuf dan Rubiah binti Kamarudin di kawasan Setinggan, dan di hadapan kampung Setinggan saya ada rumah-rumah banglo namanya Bukit Pantai. Kenapa aku dilahirkan di sini? Persoalan dalam hati saya kepada Allah ketika usia saya 7, 8, 9 tahun. Kenapa aku dilahirkan dekat sini? Allah nak bagikan saya pengalaman-pengalaman dalam hidup. Aku ni untung, sebab kita ni untung apa tahu? Kita ni orang susah boleh jadi orang kaya. Orang kaya tak boleh jadi orang miskin tau. Kita ni, awak tengok saya Saya boleh berlakon jadi orang kaya. Dan saya boleh berlakon jadi orang miskin. Ada pelakon, dia tak boleh jadi orang miskin. Tak kena. Yang kita punya bodoh ni, termasuk aku ni, aku suka beli Levi's. Aku collector Levi's.
bukan barang-barang branded sangat, Levi's. Masuk Levi's tu adalah jantan muda dengan perempuan. Kau orang pula pergi beli baju, kau tengok model, gambar. Dan kau orang perasan, kau orang macam model tu. Kau orang, contohnya, kau ingat kau orang pakai baju tu, macam muka model tu. Tak! Kita tertipu. Tapi itulah marketing. Kan? Itu cara dia promosi. Kau orang pakai tudung Nilofa, ingat muka kau macam Nilofa. Kau orang pakai tudung Fazura, ingat muka kau macam Fazura. Tak! Tapi, nampak tak? Cara dia. Macam tu juga kan kita buat produk. Kan? Ini kau cakap engkau founder barang kecantikan, muka engkau pun. Jadi saya pun kena tampilkan diri saya. Orang panggil saya apa? Hero Melaya. Hero nombor 1 Malaysia. Siapa yang letak tu? Aku yang letak sendiri. Aku pakat dengan reporter. Macam contoh korang kat sekarang kan. Korang ada 50 orang kat sini. 50 orang kat sini. Okey, kita buat satu grup. Korang ada 50 produk. Contoh 50 produk. Korang bergabung dengan korang punya followers jadi berapa orang? Korang pakat tapi kau manage sendirilah, aku ajar je. Hari ni 49 orang promote ni je, ikut turn. Ui, kopi My Ratu ni jahanam punya sedap. Aku makan sihat, makan kan. Kau pakat lah. Ui, bagus lah ni. Anai mana? Angkat tangan. Anai. Rumah aku dulu problem, aku pakai syarikat ni, bagus. Hilang anak-anak. Cuba kau orang boleh buat, kau bayangkan, laku tak laku? Laku, tapi kau orang dengki. Itulah orang Melayu. Dengki, tak boleh tengok orang lain senang. Saya memang bercakap macam ni. Saya tak ada kertas, tak ada slide. Aku cakap tak tahu apa benda, Allah bagi aku cakap je. Kan, kadang-kadang aku cakap ke depan, ke belakang, asalkan kau pick up apa yang aku cakap. Kau pick up apa yang aku cakap. Sebab apa? Aku tahu kau orang macam aku. Kita ni tengah mengelabar lagi. Aku pun dulu mengelabar. Kau bayangkan nak beli susu anak pun duit tak ada. Aku kahwin, aku main kutu tau. Main kutu 3,500, bos aku India dulu, Pancha. Aku kerja dengan dia daripada seorang cuci tandas. Kerja dengan dia cuci tandas. Saya naik daripada cuci tandas sampai saya jadi executive producer bawah satu takuk daripada dia. Suhan Movie, dia yang bagi pada saya. Sebab aku loyal dengan dia. 13 tahun aku kerja dengan dia, aku loyal dengan dia. Last kali bila 1997, 1998, kegawatan ekonomi kan, dia bagi saya company, dia berhentikan aku kerja. Itulah mula-mula saya buat berniaga. Tunggulah masa dia. Jangan kau ingat kau keluar daripada usaha Nita ni, okey besok aku jutawan. Pergi mampulah kau orang. Takkan macam tu punya. Faham tak? Takkan macam tu punya. Dia ada fasa dia. Kena tahan. Kenapa? Aku boleh umur aku 17 tahun, umur aku 32 tahun baru aku popular berapa tahun tu? Tunggu lama tu. Yakin tu kena ada. Kalau kau tak yakin, sebab Allah tengah tengok, betul ke kau serius tengah buat benda ni? Baik, aku bagi kau cabaran. Tak bolehlah menjaga ni. Tinggallah menjaga lain. Masalah-masalah ni Allah tengah duga kita. Macam kehidupan kita yang Allah duga ni. Orang pertengahan kereta ni dia kurang border sikit pasal entertainment sebab dia ada duit. Dia boleh pergi entertain diri dia dengan benda-benda yang lain. Orang golongan pertengahan ke bawah ni, entertainment yang paling murah ialah filem, hiburan. Faham tak? Orang yang kaya ni, dia pertengahan kata dia boleh pergi overseas melancong, dia pergi sana pergi sini. So dia punya percentage nak jadi kita punya pembeli tu makin kurang. Market segment. Kau ada produk, market segment kau kat mana? Market segment kau kat mana? Kau kena tengoklah market segment kau. Firman Allah dalam Al-Quran, bangunlah engkau ketika tengah malam lalu bermanja-manjalah dengan aku. Nescaya apa yang kau minta, aku akan bagi. Berapa ramai yang buat? Kau sanggup datang seminar 3 hari macam ni? Kau sanggup pukul 1 pagi habis? Tapi berapa ramai yang sanggup bermanja-manja dengan aku? Nescaya apa yang kau minta, aku akan bagi. Solat tahajud. Allah tak tipu. Kita yang bodoh. Tak nak menggunakan senjata. Bangunlah engkau ketika tengah malam. Maksudnya apa? Malam yang gelap, semua lampu tertutup, tiba-tiba ada lampu satu terpasang. Tup. Malaikat tengok, report. Allah, rumah sipolan-sipolan menyala. Apa dia buat? Berdoa, ya Allah. Nescaya apa yang kau minta, aku akan bagi. Ini basic. Kau buat tak? Kurang buat. Bila dah buat,
dia mudahlah.